اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Wisyahul Afrah, muka surat 3. Muka surat 3, baris yang ke-16 daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Babu arkanil islami wal iman. Babu arkanil islami wal iman. Hak cetakan hak saya ni arkanil iman wal islam dah. Arkanil islam wal iman. Ada orang pakai hak rumi, ada pakai hak rumi. Arkanil islam wal iman ke arkanil iman wal islam? Dia naknya babu arkanil islami wal iman. Tengok terjemahan dia. Ini bab pada menyatakan, pada membicarakan segala rukun Islam. Rukun Islam, arkanil Islam dan rukun iman. Arkanil Islami wal iman. Nak gitu. Bab pada menyatakan segala rukun Islam dan rukun iman. Ruknun satu, arkan tu jamak tu. Arkan tu jamak banyak. Rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Jadi dalam kitab Wisyahul Afrah ni, sebelum masuk kepada tajuk pembicaraan bab taharah, bab sembahyang, dimulai terlebih dahulu dengan pembicaraan rukun Islam dan rukun iman. Kemudian dipergi kepada pembicaraan berkaitan dengan sifat-sifat Allah dan sifat-sifat Rasul. Dalam kitab Wisyahul Afrah dibicara berkaitan dengan sifat Allah, bicara berkaitan dengan sifat Rasul. Kemudian dibicarakan berkaitan dengan malaikah, berkaitan dengan kitab, berkaitan dengan Rasul, berkaitan dengan perkara-perkara yang berlaku selepas daripada qiyamah, berkaitan dengan persoalan mungkar dan nakir, berkaitan dengan persoalan dibangkitkan kembali pada hari qiyamah, dihisabkan pada mauqif, pada mahsyar, kemudian ditimbang segala amalan pada neraca, kemudian lalu atas di tiang sirat, kemudian pembicaraan berkaitan dengan haud, qalam Nabi sallallahu alaihi wasallam, pembicaraan berkaitan dengan asy-syafa'atul uzma, syafaat besar pada membicarakan fi fatil qada.
Dia jadi dalam kitab Wisyahul Afrah ni memang kalau kalau kitab ni dia pergi kata kitab fiqh lah. Tapi dalam 2 muka surat lebih ni dia bicara bab iman, bab akidah. Kitab fiqh tapi dimulai dengan pembicaraan iman, pembicaraan akidah. Ni dalam kitab Jawi dia gitu. Sebahagian kitab Jawinya walaupun kitab tu fiqh tapi dibubuh iman, tauhid, akidah di hadapan. Ada ni. Maknanya kita nak ngaji bab fiqh kena betul iman, kena betul akidah terlebih dahulu. Kemudian dalam kitab Wisyahul Afrah ni panjang pembicaraan berkaitan dengan menakuti orang yang meninggalkan sembahyang. Menakuti peringatan yang besar kepada orang yang meninggalkan sembahyang. Orang yang bermudah-mudah dengan sembahyang. Orang yang bermudah-mudah dengan sembahyang. Macam mana keseksaan kepada orang yang bermudah-mudah dengan sembahyang. Dia bermudah-mudah dengan sembahyang ni sama ada tak sembahyang terus, buat mudah tu, ataupun sembahyang mengikut masa sendiri. Okey, sembahyang, sibuk, tak sembahyang, panggil apa tu? Bermudah-mudah. Macam mana seksaan kepada orang yang seumpama ni? Panggil bermudah-mudah lah, buat mudah, buat ringan. Maknanya tengok keadaan lah. Kalau masa lapang, sembahyang. Kalau dah masa kelang kabut, semulalah sembahyang tu. Panggil apa? Bermudah-mudah. Jadi apakah seksaan kepada orang yang seumpama ni? Orang yang bermudah-mudah dengan sembahyang, tak sembahyang, sembahyang mengikut kepada sendiri-sendiri, dan termasuk juga orang yang bermudah-mudah dengan sembahyang. Sembahyang nampaknya tapi belajar tak ambuh. Tu bermudah-mudah tu. Kalau orang ni tak mudah dengan sembahyang, orang ni wak penting sembahyang, wak besar sembahyang sebagai tiang agama, dia ngaji molek bab sembahyang ni sebab ni benda penting ni. Kewajipan yang besar, kewajipan kita maklum kewajipan sembahyang ni Nabi terima direct daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi terima direct daripada Allah kewajipan sembahyang pada malam Isra' dan Mi'raj. Besarnya berkaitan dengan kewajipan sembahyang. Jadi kalau orang pandang sembahyang ni besar penting, dia akan belajar molek sembahyang ni. Ini berpanggil orang yang tidak bermudah-mudah dengan sembahyang. Sebab hak paling besar dalam agama kita adalah kefarduan yang dan paling besar dalam agama kita adalah tauhid dan salat. Itulah kefarduan yang paling besar dalam agama. Tauhid dan salat. Nabi kata, walau kana syai'un afdala minhu laftaradahu ala malaikatih. Nabi kata, jikalau adalah sesuatu perkara agama tu lebih afdal daripada tauhid dan sembahyang, nescaya Allah Ta'ala akan memfardukan ke atas malaikat. Malaikat mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Wal malaikatu, malaikat pun menyaksikan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah yang mentadbir alam dengan keadilan. Malaikat pun mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat minhum raki'un wa minhum sajidun. Sebahagian daripada malaikat raka', sebahagian daripada malaikat sujud. Mana apa? Malaikat mentauhidkan Allah, malaikat sembahyang. Mana tidak ada hak paling besar dalam agama kita. Hak paling besar adalah tauhid dan sembahyang. Tauhid sebagai usuluddin, tapak agama. Sembahyang sebagai imaduddin, tiang agama. Tiang agama. Kemudian sembahyang ni lah hak penting, hak paling besar ni. Kalau orang dipelihara sembahyang, orang amati sembahyang,
orang ni akan mendirikan sembahyang sebagaimana Quran perintah. Mendirikan sembahyang, Tuhan perintah. Wa aqimis salah, diri oleh kamu akan sembahyang. Tuhan perintah ni dirikan sembahyang. Wa yuqimunas salah, dan mereka yang mendirikan sembahyang. Mana mendirikan sembahyang ni? Bukan buat perbuatan sembahyang semata-mata. Sembahyang sempurna syarat rukun, zahir dan batin. Tu barulah mendirikan sembahyang. Tak jadi macam sembahyang Khalad bin Rafi'. Hak Nabi kata kepada Khalad bin Rafi', orang Badawi ni, Nabi kata fa innaka lam tusalli, kerana kamu belum sembahyang. Walaupun kita maklum dalam hadis masih usalatah tu, Khalad bin Rafi' sembahyang 3 kali. Khalad bin Rafi' buat dekat dengan Nabi 3 kali sembahyang. Sekali sembahyang, kamu belum sembahyang. Sembahyang kali kedua, kamu belum sembahyang. Sembahyang kali ketiga, kamu belum sembahyang. Sembahyang syarat rukun tak cukup, belum sembahyang, tak ada tiang agama. Orang yang mendirikan sembahyang, orang yang menyempurnakan syarat dan rukun. Jadi orang yang memelihara sembahyang, orang yang mengutamakan sembahyang, orang sembahyang dengan ilmu. Orang yang sembahyang tapi ilmu tak peduli, orang bermudah-mudah dengan sembahyang. Seksaan dipanjang dah kitab Wisyah ni pada membicarakan berkaitan dengan orang yang bermudah-mudah dengan sembahyang. Barulah kitab Wisyah ni masuk tajuk taharah di muka surat 10. Barulah masuk bab taharah. Tapi dalam bab sembahyang detail dalam kitab Wisyahul Afrah. Tapi sebelum masuk bab sembahyang, kitab Wisyahul Afrah memulai pembicaraan berkaitan dengan rukun Islam, rukun iman, pembicaraan berkaitan dengan sifat Allah, sifat Rasul, dan pembicaraan berkaitan dengan keenam rukun iman. Barulah pergi kepada pembicaraan salat. Ini dalam kitab Wisyahul Afrah. Dalam sembahyang, agama ni mudah. Agama cukup mudah. Al-Quran kitanya 6,666 ayat. Ada 114 surah. Tapi satu sahaja surah yang menjadi rukun di dalam sembahyang. Satu sahaja. Hanya suratul Fatihah. Surah Fatihah saja yang menjadi rukun sembahyang daripada 114 surah. Mudahnya agama ni. Tapi walaupun hanya suratul Fatihah, kita tak pernah pun cari guru molek, kita baca molek Fatihah. Tu guru kata macam mana, Fatihah saya ni macam mana, kurang sempurna. Tapi untuk semayang saya boleh tak bawa, boleh dah setara ni. Untuk semayang boleh dah, tapi nak comel kot sikit lagi. Maknanya ada guru yang mengesahkan Fatihah kita tu boleh bawa dalam semayang dah. Hanya panggil apa? Penting khas semayang. Tapi kalau hanya suratul Fatihah yang menjadi rukun pada 17 rakaat sembahyang. Kalau 17 rakaat sembahyang, 17 surah yang menjadi rukun, payah juga tu. 17 rakaat sembahyang fardu, 17 surah. Kalau sembahyang sunat, surah lain pula menjadi rukun. Mana? Dah. Sembahyang fardu, sembahyang jenazah, sembahyang sunat. Al-Quran 114 surah, hanya suratul Fatihah sahaja menjadi rukun sembahyang. Cukup mudah agama. Tapi kadang-kadang kita tak peduli pun hak rukun Fatihah. Tak betul molek dengan tu guru, dia padam Fatihah hak dia gaji masa budak-budak. Atau panggil orang yang mementingkan sembahyang, orang yang mengutamakan sembahyang, orang yang bilang besar sembahyang. Ini orang yang bermudah-mudah dengan sembahyang. Ada ni. Kalau kata rukun sembahyang, suratul Baqarah. Tu kok. Kena ngaji molek lah. Orang satu Al-Quran tu hafaz. Satu Al-Quran tu dia hafaz.
Budak-budak satu Al-Quran dia hafal. Kita orang tua Fatihah pun tak boleh nak cari tu guru biar betul. Dua ni. Kadang-kadang mak ayah ni sungguh nak jadi anak dia tu hafal Al-Quran. Walaupun anak tu lemah sikit pun nak hafal juga. Walaupun ustaz kata anak ni slow ni, lambat nak hafaz Al-Quran ni berat. Nak jaga hafazan tu berat. Budak ni apa kurang sedikit. Faham tak ni? Kurang sedikit ingatan dia apa semua ni. Dak nak suruh juga anak dia hafal Al-Quran. Mak ayah ni. Tapi mak ayah tu sendiri tak pernah pun pergi cari tok guru, pergi betul Fatihah. Guna kira. Anak dia hok kurang sikitlah cerdiknya, sungguh nak suruh hafal Quran. Walaupun tempat tahfiz tu ustaz kata mana ustaz tu macam kurang galakkan. Bila ustaz tu kurang galakkan, dia lebih berpengalaman berkaitan hafaz Al-Quran ustaz ni. Patut kita dengarlah nasihat ustaz ni. Ada nak tu juga rayu punya rayu. Kadang-kadang siang ke budak hafal bertahun-tahun, berapa surah je, akhirnya berhenti sekat jalan sebab budak tu tak mampu. Tapi mak ayah ni nak supaya anak dia hafal satu Al-Quran, tapi malangnya ibu bapa tu sendiri tak pernah peduli pun bab Fatihah. Ni orang yang bermudah-mudah dengan sembahyang. Ni. Jadi dah kitab Wisyah ni ambil molek. Hak tajuk berkaitan dengan menakuti orang yang meninggalkan sembahyang. Termasuk orang meninggalkan sembahyang adalah orang yang bermudah-mudah dengan sembahyang. Kitab Wisyah kita memulai dengan rukun Islam dan rukun iman. Dimulai dengan rukun Islam dan rukun iman. Cuma dalam kitab Wisyah kita ni hanya membicarakan rukun Islam, rukun iman. Adapun takrifan pengertian Islam, pengertian iman tidak didatangkan. Dalam kitab Pati Paridah hak kuliah maghrib tu dibicarakan terlebih dahulu berkaitan dengan takrif definisi Islam tu sendiri, takrif definisi iman tu sendiri, boleh pergi kepada rukun. Itu dalam kitab Pati Paridah. Dan kitab Pati Paridah didatangkan takrif definisi Islam, iman dan ihsan. Tiga. Yang mana dalam kitab Pati Paridah kita baca maghrib, kuliah maghrib semalam, dimulai dengan agama. Apa dia agama? Agama adalah perhimpunan hukum hakam yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu agama. Perhimpunan hukum hakam yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu agama. Kemudian agama merangkumi tiga komponen, tiga bahagian yang kadang-kadang disebut sebagai rukun agama. Kita dah dengar rukun agama. Kita dengar rukun Islam, rukun iman, rukun solat, rukun wudu, rukun haji. Kita biasa dengar rukun agama ataupun komponen bahagian dalam agama. Tiga: Islam, iman dan ihsan. Itu rukun agama. Kemudian apa dia Islam, apa dia iman, apa dia ihsan, ditakrif dulu dalam kitab Pati Paridah. Barulah pergi kepada rukun Islam, rukun iman. Kemudian dalam kitab Pati Paridah diakhiri di belakang tu berkaitan dengan perkara yang membatalkan agama. Perkara yang membatalkan agama yang dipanggil asbabur riddah. Sebab-sebab yang menyebabkan jadi terbatal agama. Sama ada pegangan, sama ada percakapan, sama ada perbuatan. Dalam kitab Pati Paridah. Sebab
Kewajipan kitanya mengetahui apa di agama. Mengetahui apa di bahagian agama, takrif bagi tiga bahagian agama, faham rukun agama, rukun Islam dan iman. Kena tahu pula perkara-perkara yang menyebabkan agama terbatal. Kita ngaji bab semayang, kena tahu rukun semayang. Kena tahu juga perkara yang membatalkan semayang. Kena tahu rukun wudu, kena tahu juga perkara yang membatalkan wudu. Rukun puasa, perkara yang membatalkan puasa. Rukun haji, perkara yang membatalkan haji. Ada ni. Sama juga dengan rukun agama, rukun Islam, rukun iman, kena tahu juga perkara yang membatalkan. Itu dalam kitab Pati Parihari lengkap. Dalam kitab Wisyah ni hanya didatangkan rukun Islam, rukun iman sahaja, tidak didatangkan takrif pengertian Islam, tidak didatangkan takrif pengertian iman. Kemudian satu laginya ihsan. Islam, iman dan ihsan. I'lam annahu yajibu ala kulli syakhsin minal mukallafina walau kana raqiqan an ya'rifa arkanal islami wal iman. I'lam annahu yajibu ala kulli syakhsin minal mukallafina walau kana raqiqan an ya'rifa arkanal islami wal iman. Ketahui olehmu bahawasanya wajib atas tiap-tiap seseorang daripada mukallaf, wajib atas tiap-tiap seseorang, wajib atas. Dia ini kaedah dia lah. Kalau sebut kata wajib atas, wajib pada syarak, ini kaedah. Kalau wajib pada, wajib bagi, itu wajib aklan, wajib pada akal. Ini kaedah lah, kaedah pengenalan. Yajibu ala, wajib atas, mana wajib syarak. Yajibu fi haqqi maulana jalla wa azza, yajibu li maulana jalla wa azza, wajib pada hak Allah Ta'ala, wajib bagi hak Allah Ta'ala, itu wajib pada akal. Ini kaedah. Kita nak kenal sebab wajib ada wajib syarak. Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkih. Perkara yang diberi pahala atas mengerjakannya dan dijanji seksa atas meninggalkannya, itu wajib syarak. Macam wajib semayang tu lah, dia panggil wajib syarak. Dia ada wajib pada akal. Wajib pada akal ni perkara yang akal tak terima, nak kata tak ada. Sifat kudrah bagi Allah, akal tak terima, nak kata kudrah tak ada di Allah, itu wajib pada akal. Mesti kudrah ada di Allah, itu wajib pada akal. Ada ni. Satu lagi dipanggil wajib adah. Wajib adah. Wajib pada adah ni wajib berdasarkan kepada istimrar ni berulang-ulang. Atas jalan tikrar, berulang-ulang. Tikrar ni berulang-ulang. Makan kenyang, minum hilang dahaga. Maka wajib pada adah makan kenyang, wajib pada adah minum hilang dahaga. Ini dipanggil hukum adah, hukum adi. Dia hukum-hukum ni bahasa Arab, tapi Melayu pun panggil hukum juga. Hukum ni keputusan tu hukum. Keputusan tu hukum. Macam kata Tok Hakim jatuh hukum tak lagi. Makna apa ni? Tok Hakim buat keputusan tak lagi. Jadi hukum bahasa Arab, Melayu kita keputusan. Ada ni. Tapi Melayu panggil hukum juga. Jadi hukum syarak ni ketetapan Allah. Allah yang menetapkan perkara ni wajib, perkara ni sunat, perkara ni haram, perkara ni makruh. Siapa yang mutu? Syarak Allah Subhanahu wa taala.
Hukum akal pula mutu. Akal kita mutu. Akal kita mutu kat mana? Kudrah mesti ada di Tuhan. Akal tak terima nak kata langit bumi besar gini ni Tuhan tak ada kudrah. Akal tak diterima. Ni akal mutu. Dipanggil wajib pada akal. Kemudian kita mutu pula berdasarkan kepada tikrar berulang-ulang. Tadi makan kenyang, minum hilang dahaga. Tu hukum adah pula tu. Makan wajib kenyang. Tu hukum adah. Wajib pada adah. Wajib ni mestilah, tapi pada adah. Makan kenyang wajib pada adah. Nisbah akal harusnya akal boleh terima. Makan banyak tak kenyang akal boleh terima. Lepas makan lepas makan hak terlantar tu tinggal kulit tinggal tulang. Tak kenyang-kenyang akal boleh terima, tapi sudah pelik menyalahi adah. Ni panggil perkara menyalahi adah. Sebab adahnya kalau makan kenyanglah. Ni dak ni suak lapar semua. Nah, tuang tinggal kulit tinggal tulang. Ni pelik ni. Pelik apa? Mana apa pelik? Menyalahi adah, menyalahi hak kebiasaan. Tapi akal boleh terima ke tak? Akal boleh terima. Akal boleh terima. Tak mustahil pun akal boleh terima. Orang kata benda lain makan tu lah. Dia tahulah benda apa makan. Tuang tu hak nganga kunyak telang ni. Orang lain makan tu dia kata tu. Tapi dari segi syarak mengenyangkan tu perbuatan Allah. Tu hukum syarak. Hukum akidah kita. Hukum syarak, hukum akidah kita. Kenyang ke lapar ke hak Tuhan belaka. Makhluk tak bekas. Dan tadi kata makan wajib kenyang, mesti kenyang, wajib nisbah adah, mesti nisbah adah. Nisbah syarak pegangan keesaan pada perbuatan lah. Makhluk tak bekas sama sekali. Lepas tu kita kena ngaji apa di hukum adah. Hukum adah perkara yang berlaku berulang-ulang dan mungkin menyalahi, boleh berlaku sebaliknya. Tetapi wa adami taksirihi ma albattata, tidak bekas sama sekali. Faham ni? Yang bekas perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tapi perkara adah boleh berlaku sebaliknya, dipanggil menyalahi adah. Kalau adah pisah putus, tapi menyalahi adah sembelih Nabi Ismail AS tak lu. Tu orang kata dipanggil perkara yang menyalahi adah. Perkara yang mencari adah dipanggil mukjizat. Api adahnya hangus. Bahkan Nabi Ibrahim AS tak ada jejak apa-apa pun. Tak ada jejak apa-apa pun. Itu dia panggil perkara yang menyalahi adah. Pada ni karamah yang berlaku pada aulia-aulia illah dipanggil perkara yang menyalahi adah. Jadi mukjizat perkara yang menyalahi adah yang zahir pada tangan Rasul. Mukjizat perkara yang menyalahi adah yang zahir pada tangan aulia. Zahir sahaja. Perkara yang berlaku sebagaimana adah kebiasaan, perkara yang berlaku menyalahi adah, kesemuanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang menyalahi adah. Jadi terbelah laut bukan tukar Nabi Musa AS yang bekas, Allah yang buat. Hanya zahir mukjizat di tangan Rasul. Zahir mukjizat di tangan Nabi Musa AS. Zahir jua. Tetapi kesemuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara yang berlaku hak adah, berlaku menyalahi adah, kesemuanya adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita faham bab adah, kita tak peliklah orang cakap adah disandar kepada asbab tadilah, makan kenyang, kena selera molek hari ni. Kita makan jadi tambah, jadi kenyang. Tu adah. Dia hukum adah dalam kitab tauhid lah. Wajib adah, harus adah, mustahil adah. Dan kita tauhid ni. Makan banyak wajib kenyang, wajib adah. Tak makan mustahil kenyang, mustahil adah. Makan sedikit harus kenyang, harus tidak kenyang. Itu harus adah.
Tapi makan banyak ke, makan sedikit ke, tak makan ke, kenyang ke, lapar ke, kesemuanya hukum syarak pegangan kita kesemuanya datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ada ni. Ini kadang-kadang tak faham berkaitan hukum adah, tak faham berkaitan dengan hukum pegangan. Orang cakap asbab, cakap adah, dia mensyirikkan orang. Jangan gitu. Jaga molek, jangan mudah-mudah nak mensyirikkan orang. Dia mensyirikkan orang, membidaahkan orang. Ini di antara dosa kita dengan anak Adam pada urusan agama. Sebab kita dosa dengan anak Adam ni dosa pada agama. Kita mensyirikkan, kita membidaahkan, kita menyatakan sesat. Itu dosa dengan Adam dalam bab agama. Dalam bab harta, kita ambil harta orang. Dalam bab diri, kita cederakan orang. Itu dosa dengan Adam tu. Dalam bab diri, kadang-kadang kita ni sehu. Masa muda-muda kita lepas gitu je orang. Tu dosa dengan Adam tu. Kena pergi minta maaf dengan orang tu. Ni kita buat bangga pula tua-tua learning ni. Tua nak lepas orang mana? Nak lap mulut pun orang lain buat. Apa ni? Tak boleh buat gapa dah. Tapi dia bangga masa muda-muda dia debek, dia handalang, dia lepas orang. Tu dosa dengan Adam dalam bab diri. Wajib kena minta maaf. Dosa dengan Adam dalam bab maruah, mengumpat, memfitnah, memaki hamun. Dosa dengan Adam dalam bab maruah, dalam bab macam khianat isteri orang, khianat anak orang. Tu semua dosa dengan Adam mereka tu. Tapi dalam bab agama mensyirikkan, itu dosa anak Adam. Kena minta maaf tu. Kadang-kadang dia salah pengajian. Dia tak boleh nak beza antara hukum adah dengan hukum syarak. Hukum syaraknya pegangan kita, segala-galanya perbuatan Allah. Hukum adah, kita cakap hukum adah, kena selera molek, nambah kenyang. Faham tak ni? Matahari panas molek, kita jemur sekejap je kering. Tu hukum adah apa panggil. Tu tak salah tu, dipanggil percakapan isnad majazi, sandar kepada asbab. Sandar kepada asbab. Majaz sahaja. Apa panggil bukan hakiki. Pegangan kita ni, segala-galanya perbuatan Allah, itu hukum syarak. Kena letak molek lah. Kena letak molek. Pada ni. Sebab al-lughah tu benar ala zahir. Cakapan kita ni bina atas zahir. Zahir kita lah. Makan kenyang, minum hilang dahaga. Itu lughah kita. Pada ni. Tapi dari segi pegangan tetap dah. Kita balik kepada rukun iman yang keenam. Tetap dah segala-gala perbuatan itu hukum syarak. Kita dia cakap tu dia panggil hukum adah. Sama macam cakap bab obat lah. Makan obat, cocok sejarum, lega. Itu cakap adah, cakap asbab, pegangan yang menyembuhkan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang ni kamu ni apa cakap tak ada Tuhan ni. Obat sama-sama ni. Kita dah nak kata gitu. Itu hanya cakap asbab semata-mata, cakap hukum adah semata-mata. Pegangan kita kesemuanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kena jaga situ tu. Ada ni. Kena faham hukum syarak mana, hukum akal mana, hukum adah mana. Cakap tu cakap hukum adah. Ada ni. Jadi kita nak kenal wajib tu wajib syarak, yajibu ala, wajib atas. Itu wajib syarak. Yajibu fi haqqi maulana jalla wa azza. Sifat yang wajib pada hak Allah. Sifat wajib pada. Itu wajib aklan, wajib pada akal. Ini dipanggil kaedah dia gitu. Kita nak kenal dalam kitab ni, yajibu ala, wajib atas. Nak letak wajib apa ni? Wajib syarak ke wajib akal ni? Tengok. Lepas wajib tu ala, atas. Maka wajib di sini wajib pada syarak. Wajib yang diputuskan oleh syarak oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Jadi wajib atas, wajib pada syarak, atas tiap-tiap mukallaf. Wajib atas tiap-tiap seseorang daripada mukallaf. Wajib atas tiap-tiap.
Wajib ada dua pula. Wajib atas, fahamlah wajib syarak. Wajib syarak ada dua. Ada wajib aini, ada wajib kifai, ada wajib fardu ain, ada wajib fardu kifayah. Nak tahu pula ni, wajib fardu ain ke wajib fardu kifayah? Wajib atas tiap-tiap aini. Aini lah. Atas tiap-tiap. Itu wajib fardu ain. Ini ayat kita. Kita duk mikir wajib apa sini, wajib fardu ain ke fardu ain. Tu atas tiap-tiap. Sorang-sorang. Mana apa? Aini. Wajib fardu ain. Atas tiap-tiap seseorang daripada mukallaf. Mukallaf ni kita Melayu pun mukallaf jugalah. Kita Melayu dah mukallaf. Dia mukallaf ni bahasa Arab, bukan bahasa Melayu. Isim maf'ul tu. Mukallaf ni orang yang ditaklifkan syarak. Orang yang ditaklifkan syarak, orang yang diberati oleh syarak. Syarak berat pada buat wajib sunat. Syarak berat pada tinggal haram makruh. Tu panggil apa tu? Taklif syarak. Syarak berat buat, tapi berat buat ni ada wajib, ada sunat. Atau berat buat yang putus panggilnya wajib. Syarak suruh buat, syarak berat suruh buat, syarak perintah tapi longgar ringan, tu dia panggil sunat. Tu taklif belaka tu. Syarak berat belaka tu, syarak suruh. Hak ni buat, tapi hak ni tak boleh ni, mesti putus. Ni jadi wajib. Ni syarat berat pada buat, tapi kalau tak mau buat gak tak dijanji seksa tapi rugi ni sunat. Ada ni. Dia kena letak gitu tu. Hak sunat ni syarat berat suruh buat, tapi kalau tinggal syarat tak janji seksa tapi rugi. Baru kena dengar sunat. Kita ni sebut kata sunat. Sunat je, tak apa dah. Gitu. Jadi ingat. Walah sunat ni taklif syarak tu, syarak berat pada buat, tapi syarak tak ambil dia tak janji seksa kalau tinggal. Dia sebenarnya kita ni betul-betul turut perintah syarak ni bukan nilai hak wajib, nilai hak sunat. Nilai hak sunat. Hak syarak berat pada buat, tapi beratnya longgar je. Tak buat tak murka. Tak buat tak murka. Tapi walaupun tak murka pun tak buat suruhan Allah. Tak buat suruhan Allah rugilah jadinya. Ada. Sini tempat nilai. Kita ni sungguh kedok. Kalau hak wajib semua tetap dah hak tu. Sembahyang 5 waktu, tu tetap dah. Puasa Ramadan, tu tetap dah. Hak zakat 2/5% tu, hak tu tetap dah. Hak baki-baki, hak baki-baki. Hak sedekah jariah, tu hak syarat nilai. Tapi jangan salah faham ni, bukan syarat ingat hak wajib, jangan salah faham. Kalau hak wajib kita nak buat lagi buat sunat, syarat tak terima. Ada ni. Tapi dia ni mana ni? Bagus sungguh, rajin buat ibadat, sembahyang waktu tak tinggal. Kita kata gitu ke? Dia ni rajin buat ibadat sungguh. Puasa Ramadan tak pernah poteng. Dia ni rajin buat ibadat sungguh. Mekah gidah sekali. Gitu je. Dia ni rajin sungguh buat ibadat, bayar zakat. Allah. Hati je. Dipanggil rajin buat ibadat. Kita pun tak sebut Sebab apa? Itu mesti dah. Hak sebut ni main sunat puluh rakaat. Puasa Isnin Khamis contohnya. Lepas tu sedekah jariah pemurah sungguh dianya. Kalau bak infak ni dulu dia. Tu baru timbul. Ada ni. Bukan kita nak timbul benda tu kita buat amal ibadat ni, tapi nak ceritanya orang yang sungguh dalam bab agama ni bukan nilai di hak wajib. Nilai di hak sunat. Ada ni. Nilai di hak sunat, tapi nak buat sunat kena beri hak wajib tu. Jadi taklif syarak berat pada buat wajib sunat. Syarak berat pada syarak berat pada tinggal haram dan makruh. Ni haram dan makruh. Hak tu dia panggil taklif syarak pada tinggal. Ni taklif dia panggil, ditaklifkan. Hak kita baca tu la yukallifullahu nafsan tu lah illa wus'aha tu. Dalam wirid solat tu kan la yukallifullahu nafsan.
tidak memberati oleh Allah akan seseorang illa wus'aha, melainkan perkara yang mampu diusahakan. La yukallifullah, tidak memberati oleh Allah nafsan akan seseorang, akan diri seseorang. Tengok tu. Itu panggil taklif. Jadi kita ni dipanggil mukallaf, orang yang diberati syarak. Itu mukallaf, orang yang diberati syarak. Tapi kita sebut mukallaf ni jadi bahasa Melayu. Dia mukallaf ni orang yang baligh serta berakal. Mukallaf ni orang yang baligh serta berakal. Sampai umur serta akal dia molek. Tapi kalau dia kanak-kanak, budak-budak yang belum sampai umur, dia berakal, tidak diberati syarak. Tidak mukallaf. Dia balik sampai umur tapi akalnya tak siuman, tidak mukallaf, tidak diberati syarak. Kalau ditaklifkan syarak adalah orang yang balik serta berakal. Itu orang yang ditaklifkan syarak. Wajib atas tiap-tiap seseorang daripada mukallaf. Dan jika ada ia seseorang tadi tu, sahaya orang sekalipun, hamba orang sekalipun. Kenapa di sini didatangkan ghayah dengan kalau hamba orang pun wajib juga? Sebab sahaya ni kewajipan dia tidak sebanyak kita orang merdeka. Ada perkara yang diwajibkan kepada kita orang merdeka, tapi tidak diwajibkan ke atas sahaya. Hamba sahaya, hamba sahaya, hamba lah. Kita ni dipanggil orang merdeka. Ada ni, dia hamba ni, dia dalam agama kita hukum hamba tidak dinasahkan. Cuma pelaksanaan hamba ni dibatalkan oleh hukukul insan antarabangsa. Hukukul insan, hak kemanusiaan antarabangsa, membatalkan hamba. Tapi dari segi hukum syarak kita tidak. Hukum hamba kekal sampai kiamat. Akhirnya peperangan antara orang Islam dan orang kafir di akhir zaman, orang Islam kembali menang, maka akan ada hamba pada ni. Tapi hamba dalam agama kitanya bukan macam hamba orang negro tu. Sebut kata hamba hak negro di Amerika Syarikat, tu dia buat nanya tu, dia bubuh besi di keting tu. Tak, dalam agama hamba ada hak dia sendiri. Agama hamba dalam agama kita ada hak dia sendiri. Sehingga kan wajib atas penghulu tuang dia kena ajar agama yang secukupnya kepada hamba. Tengok. Ada ni. Wajib atas penghulu tuan hamba mengajar ilmu agama kepada saya ni. Tu mana dalam agama kedudukan hamba ni. Bukan kata agama buat macam orang kafir buat hamba tu. Tetapi kalau peperangan orang kafir yang menang, dibuat macam mana kepada tawanan perang? Kita faham orang kafir ni, Islam dah ada hak-hak mereka, dijaga hak-hak mereka. Tapi sebaliknya kalau orang kafir yang menang, hak berlaku-berlaku di dunia macam mana? Hak berlaku di Bosnia macam mana kalau orang kafir yang menguasai? Apa yang dia buat? Tapi kalau orang Islam, dia ada hukum hakam yang ketat berkaitan dengan tawanan-tawanan, berkaitan dengan hamba-hamba ni. Kemudian dalam agama kita banyak kafarah, denda merdekakan hamba. Kafarah, denda merdekakan hamba. Tengok. Agama menuntut besar syariat agamanya merdekakan. Merdekakan. Ada ni. Tapi apabila berlaku peperangan, adalah hamba tu, tawanan tadi, tapi ada hak mereka yang ketat dalam agama kita. Kemudian dituntut merdeka. Ni hukum agama dalam Islam kita. Bukan kata hak kata hamba orang kafir buat tu. Tu pasal lain tu. Tu pasal lain. Ada. Jadi hukum hamba kekal sampai kiamat. Cuma pelaksanaannya dibatalkan oleh hukukul insan antarabangsa. Pelaksanaan dia. Ada ni.
Bila. Jadi hamba ni dia kewajipan dia kurang nak banding dengan kita orang merdeka. Tapi kewajipan ni hamba pun wajib juga. Kewajipan ni, hak kata wajib atas tiap-tiap mukallaf ni, hamba pun sama juga wajib. Besarnya perkara ni. Apa dia hak wajib ni? Bahawa diketahui akan rukun Islam dan rukun iman. Kena tahu, kena kenal akan rukun Islam dan rukun iman. Ini kewajipan atas tiap-tiap mukallaf sekalipun hamba. Sama juga dengan belajar ilmu fardu ain. Wajib atas tiap-tiap mukallaf sekalipun hamba. Bukan hamba tadilah, wajib dia ajar ilmu fardu ain oleh penghulunya. Pandai ni. Jadi kewajipan belajar ilmu fardu ain itu kewajipan besar, hamba pun wajib. Tapi kalau kita bukan hamba, tak mau belajar ilmu fardu ain, kita berat daripada hamba lagi lah. Hamba pun wajib belajar ilmu fardu ain. Kita orang merdeka tak mau belajar ilmu fardu ain, berat daripada hamba lagi kitanya. Berat daripada hamba sebab apa? Sebab kita hamba dunia. Kita hamba dunia. Jadi wajib atas tiap-tiap mukallaf pada syarak mengetahui akan rukun Islam dan rukun iman. Fa arkanul islami khamsatun an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadana wa tahujjal baital harama in istata'ta ilaihi sabila. Fa arkanul islami khamsatun an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. An tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baital harama in istata'ta ilaihi sabila. Maka bermula rukun Islam itu 5 perkara. Iaitu 5 perkara bahawa engkau mengsaksikan bahawa tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah, dan bahawasanya Nabi Muhammad pesuruh Allah. Iaitu mengsaksi tadi ni mengucap 2 kalimah syahadah. Itu rukun Islam yang pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Jadi sebelum kita panjang lagi rukun Islam yang lain, kita kejak dulu di rukun Islam yang pertama. Rukun Islam yang pertama, bahawa engkau mengsaksikan. Mengsaksi ni kena kata di hadapan orang lah, sebab ni hukum dunia antara kita dengan manusia. Mengsaksi ni di hadapan orang, mengsaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar. Tuhan yang disembah dengan sebenar itu makna kepada ilah. La, tiada. Ilaha, Tuhan yang disembah dengan sebenar. Dia panggil al-ma'budu bihaqqin, Tuhan yang disembah dengan sebenar, yang bersifat dengan istighna, yang bersifat dengan iftikar, itu ilah. Tuhan, sembahan yang sebenar, yang bersifat dengan istighna dan iftikar. Cuma kita ni Rabb, kita biasa terjemah dengan Tuhan juga. Ilah kita terjemah dengan Tuhan, Rabb kita terjemah dengan Tuhan. Uluhiyah lain, rububiyah lain, tapi terjemahan kita jadi serupa. Ilah Tuhan, Rabb Tuhan. Mana kita? Uluhiyah, rububiyah lain-lain. Nak jadi orang yang beriman kena ada kedua-dua. Uluhiyah
dan rububiyah, barulah ini orang yang beriman, dipanggil mukmin. Bila ada uluhiyah dengan rububiyah, mukminlah dianya. Tapi ilah dengan Rabb lain-lain. Ilah ni sembahan yang sebenar, yang bersifat dengan istighna, yang bersifat dengan iftikar. Rabb ni Tuhan yang hakiki, tu Rabb. Rabbil alamin, Tuhan yang hakiki. Apa dia Tuhan yang hakiki? Yang mengatur, yang menyusung, yang mentadbir, yang menjadikan, yang mencipta, itu Rabb. Itu Rabb, Tuhan. Hak dia belaka, itu panggil Tuhan. Faham tak ni? Ilah ni sembahan yang sebenar, yang bersifat dengan istighna dan iftikar. Rabb ni Tuhan yang hakiki, hak dia belaka. Ni Tuhan yang hakiki lah, pemilik yang hakiki. Kita ni pun ada Tuhan juga, ada pemilik juga. Faham tak ni? Faham apa ni? Dia Tuhan yang memiliki kilang yang besar, tu Tuhan juga. Memiliki juga, tu bukan hakiki. Nama je dia Tuhan, nama dia memiliki. Hak berlaku dalam tu hidup saja je. Hidup saja, dia tak buat apa-apa pun. Orang lain berlaku buat, dia beri upah je. Tu Tuhan. Kalau Tuhan sungguh, dia belaka. Tu bagi Tuhan sungguh. Tu Allah Ta'ala Tuhan hakiki. Hak kita kalau sebut kata Tuhan tak salah pun. Kalau sebut kata Tuhan, dia Tuhan punya kilang, tak ada salah. Tapi bukan Tuhan yang hakiki. Rabb, Tuhan yang hakiki ni, hak dia belaka. Yang mentadbir, yang menyusung, yang mengatur, yang menentu, yang mencipta, yang menjadikan, itu Rabb. Yang mendidik, itu Rabb. Mendidik, yang kita panggil tarbiyah. Itu mari daripada Rabb lah tu, tarbiyah. Yang mendidik, yang mengasuh, yang rezeki, itu Rabb. Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilah sembahan yang sebenar. Ada ni. Sebab itulah kalau kita berpegang makhluk bekah, lucu Allah sebagai ilah yang bersifat dengan istighna dan iftikar, lucu Allah sebagai Rabb. Kalau berpegang makhluk bekah, lucu Allah sebagai ilah. Sebab ilah ni sembahan yang sebenar, yang bersifat dengan istighna dan iftikar. Istighna ni Tuhan terkaya, lepas daripada segala-galanya. Iftikar ni segala-gala berkehendak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba kalau makhluk bekah, maka makhluk tidak iftikar kepada Allah. Lucu Allah sebagai ilah sebab tidak bersifat dengan iftikar. Lucu Allah sebagai Rabb sebab apabila bukan perbuatan dia, perbuatan makhluk, lucu Allah sebagai Tuhan yang hakiki. Ada ni. Kalau berpegang, perkara berlaku tu bukan datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Rabb, sembahan yang sebenar. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bahawasanya Nabi Muhammad pesuruh Allah, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu mengucap 2 kalimah syahadah. Jadi yang saya sebut tadi ni, kita mati faham molek di 2 kalimah syahadah. Yang mana antara Islam dengan 2 kalimah syahadah ni kadang-kadang kita sebut sekali. Kalau kata nak masuk Islam, kena mengucap 2 kalimah syahadah. Ataupun mengucap 2 kalimah syahadah, kamu tak jadi Islam lagi. Tengok sekali tu. Tidak kata kamu nak jadi Islam kena semayang. Kalau kamu tak semayang, kamu bukan orang Islam. Tak kata. Tapi kalau nak masuk Islam, nak jadi orang Islam, kena mengucap 2 kalimah syahadah. Kalau kamu tak mau mengucap 2 kalimah syahadah, kamu tak akan jadi orang Islam. Jadi Islam dengan mengucap 2 kalimah syahadah ni sekali. Sehingga kan kalau kata batal Islam, kita kata batal syahadah. Cakap seumpama ni batal syahadah, walau maksud kita batal Islam, tapi kita sebut dengan
batal syahadah. Jadi antara Islam dengan syahadah ni, kedudukan dia. Yang mana rukun Islam bukan satu, tapi 5. Tapi seolah-olahnya Islam tu syahadah, syahadah tu Islam. Maka Islam, takrif Islam. Itulah kitab Pati Paridah. Takrif Islam. Apa dia takrif Islam? Takrif iman, takrif ihsan. Ini cukup mustahak untuk kita memahami, termasuk pembicaraan berkaitan dengan rukun-rukun Islam. Kemudian kenapa rukun Islam? Mendirikan sembahyang, berpuasa, mendirikan memberi zakat, mendirikan sembahyang, memberi zakat, mengeluarkan zakat, berpuasa bulan Ramadan, mengerjakan haji. Itu bahagian ibadah. Itu bahagian ibadah. Bahagian ibadah kan? Dalam fiqh ada 4 bahagian. Bahagian ibadah, muamalah, munakahat, janayah. Itu 4 bahagian dalam agama. Kalau orang sekolah sanawi, dia bagi 4 tahun. Tahun pertama ibadah, rubuh ibadah. Tahun yang kedua rubuh muamalah. Tahun yang ketiga munakahat. Tahun yang keempat janayah. Dalam rukun Islam, sembahyang, zakat, puasa, haji. Hanya rubuh ibadah jua. Kenapa hanya rubuh ibadah jua? Adakah Islam agama hanya ibadah? Mana muamalah? Mana munakahat? Mana janayah? Dalam rukun Islam. Faham tak ni? Ni kadang-kadang timbul salah besar dalam agama ni. Timbul salah besar dalam agama. Kadang-kadang orang-orang berkenaan juga. Dia kata apa? Dia kata, saya hanya nak buat apa yang ada dalam rukun Islam. Hak tak ada dalam rukun Islam, saya tak mau cara. Dia kata gitu. Saya hanya nak buat apa yang ada dalam rukun Islam. Saya semayang, saya bayar zakat, saya puasa Ramadan, saya pergi Mekah. Bukan hak wajib atau sunat berapa kali dah perginya. Hak tu je saya nak buat. Hak ada dalam rukun Islam sahaja. Hak tak ada dalam rukun Islam, cara kata dia. Faham tak? Maksudnya apa? Maksudnya bab janayah, bab hudud, bab qisas, bab takzir ada dalam rukun Islam. Tak ada secara lah. Apa nak sibuk benda tak ada dalam rukun Islam? Kita hanya nak jaga hak dalam rukun Islam je. Semayang, zakat, puasa, haji. Cukup lagi. Cukuplah rukun Islam kita ni. Hak tak ada rukun Islam, saya tak mau cara hudud ke, kisah ke, takzir ke, tak ada rukun Islam. Cara buat mana-mana gitu. Ni orang-orang tu juga cakap ni. Kita nak jawab mana? Ada tak hudud, kisah, takzir dalam rukun Islam? Bukan nak kira. Dia memanglah dah reti. Dah kita reti nak cerita mana? Kita reti ni pula. Nak cerita mana? Sebab itulah dia kena faham molek apa dia Islam, apa dia syahadah. Bagi kepada semayang, zakat, puasa, haji. Sebab asas kepada Islam syahadah. 4 rukun ke bawah tu adalah untuk kesempurnaan Islam. Tapi asas Islam kepada syahadah. Islam, ibadah, muamalah, munakahat, janayah. Tapi janayah duduk di mana? Duduk di syahadah. Atau kena faham tu? Di syahadah tu. Kalau tak faham jadi macam tadi lah. Saya hanya nak buat apa yang ada rukun Islam. Kalau tak ada, saya tak mau buat. Kalau kita malah nak bahasa mula-mulanya, kamu tak usah duk kahwin ayat ke dia. Kahwin tak ada rukun Islam, munakahat tak ada rukun Islam. Lepas tu buat macam yang itik jadi anak juga. Buat macam lembu kambing muda apa? Nak nikah kahwin buat apa? Ada tak nikah kahwin dalam rukun Islam? Tak ada. Bab muamalah jual beli tak ada. Lepas tu tak usah jual beli. Lepas tu gomo rapah sudah nah. Muamalah buat apa? Jual beli buat apa? Sebab dalam rukun Islam ada muamalah, ada jual beli. Tak ada kan? Tak usah jual beli lah. Nak ambil je. Sebab apa kamu ni beli pun dak apa dak tak ada rukun Islam beli-beli. Muamalah jual beli tak ada dalam rukun Islam. Nak beli apa? Ambil apa dah lah.
Kan? Sama juga kahwin buat apa? Tak ada munakahat dalam rukun Islam. Ni orang tak faham agama tu sendiri. Lepas tu kata kena faham apa di Islam, apa di rukun syahadah. Sebab tu walaupun kita wisyah ni ngaji gapo hari ni tu toki ngaji rukun Islam, anak kita duk pasti kita duk pasti belajar rukun Islam. Tu ngapa budak-budak kita ngaji pasal lain ni. Yelah kita orang tua dah, bukan anak cucu kita pergi pasti. Kita mari masjid Ustaz Ahmad ni belajar bab rukun Islam. Anak kita duk dia pasti duk ngapa rukun Islam. Orang sama je. Tok toki dengan cucu belajar benda sama. Dia ngapa? Kita kena ambil faham molek. Nak faham agama molek. Tapi nak faham sini dia kena faham di takrif Islam, takrif iman dan takrif ihsan. Dia tak lagi ada bertiga tu. Faham takrif Islam barulah kita boleh pergi kepada rukun syahadah yang menjadi asas kepada rukun Islam. Faham di rukun syahadah barulah kita boleh turun kepada sembahyang, zakat, puasa, haji. Dia kena susun gitu. Jadi Islam ni sendiri, Islam kalau dalam kitab Pati Paridah dia punya takrif adalah turut patuh terima segala perkara yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada perkara agama yang diketahui secara darurah, secara panggil apa, secara latah, secara orang tahu belaka. Dia panjang sikit tu. Dia gini dulu, syariah. Kita nak beza dulu antara Islam, iman dan ihsan. Lengkap ketiga-tiga ni beragama yang sempurna lah kita. Islam terima agama, iman percaya akan agama, ihsan laksana agama. Buat perintah agama, tinggal larangan agama. Ni cara-cara. Pandai ni. Jadi sekarang ni Islam, iman dan ihsan itu rukun agama. Agama ni apa? Agama perkara yang dibawa datang oleh Nabi SAW, ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ni. Jadi agama ni ketetapan hukum hakam daripada Allah. Islam terima agama secara zahir. Iman percaya akan agama secara hati. Ihsan kita laksana perintah agama, kita kerjakan perintah agama dan kita tinggalkan larangan agama. Sebab tu apabila Jibril AS tanya Nabi SAW, akhbirni anil ihsan ya Muhammad, cerita akan daku berkenaan dengan ihsan. Nabi pun jawab, anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Itu dalam hadis Jibril tu. Anta budallah ka'annaka tarahu. Ka'annaka tarahu tu itu pergi pada maqam. Yang kita nak ihsannya adalah anta budallah, itu ihsan. Sebab ihsan ni asal makna buat baik. Itu asal makna. Mujrimin orang yang buat baik. Mujrimin orang yang buat baik. Muhsin orang yang buat baik. Jadi ihsan ni buat baik. Apa makna buat baik? Anta budallah itu buat baik. Bahawa engkau mengabdikan diri akan Allah. Apa makna mengabdikan diri akan Allah? Dengan bahawa kerjakan segala suruhan, tinggalkan segala larangan. Mana apa ni? Ihsan laksana perintah agama. Adapun Islam terima. Islam terima secara zahir akan perkara agama. Iman percaya hati akan agama. Faham tak ni? Jadi Islam terima agama secara zahir. Dizahirkan dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu zahir. Kemudian dalam ni percaya akan agama, itu iman. Yang mana antara Islam dan iman dia tidak berlaziman. Faham tak ni? Zahir dia terima.
Tetapi terkadang hati tidak percaya, munafik. Dia panggil munafik. Zahir diterima. Sembahyang belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk majlis ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pergi berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tengah jalan dia buat ona. Pok munafik dia pergi berperang. Nak pergi perang lah. Sampai separuh jalan dia buat ona. Akhirnya berpatah balik sebahagian. Ikut pok munafik. Tapi secara zahirnya diterima. Tetapi hati tidak percaya. Orang Islam yang tidak beriman. Sebab tu kata antara Islam dengan iman dia tidak berlaziman. Tidak semestinya orang Islam tu beriman. Dan tidak semestinya orang beriman tu Islam. Ni agak pelik sikit lah. Orang Islam yang tidak beriman kita kenal. Munafik. Kita tak kenal orang tu tapi tahu cerita munafik. Munafik ni orang yang berpura-pura dengan bahawa dia menzahirkan Islam tapi menyembunyikan kekufuran. Itu munafik. Itu kita masyhur. Orang yang menzahirkan Islam tetapi menyembunyikan kekufuran, itu munafik. Mana orang Islam yang tidak beriman. Islam atas hukum dunia, Islam hubungan dengan manusia, tetapi kafir hukum akhirah, kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan kata kekal neraka selama-lamanya, bahkan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Munafik ni neraka hawiyah, neraka lapis paling bawah sekali. Sebab apa? Kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia orang Islam tapi tidak beriman. Orang beriman tetapi tidak Islam. Ni kadang-kadang saya sebut jadi timbul banyak kemusykilan. Banyak kemusykilan. Macam mana orang tu dihukumkan beriman di sisi Allah tetapi tidak dihukumkan sebagai orang Islam. Tidak dihukumkan sebagai orang Islam. Sebagai contoh, kita biasa dengar dalam radio Aikim, satu selok tu cerita mu'alaf, mana asalnya dia bukan orang Islam, dia masuk Islam. Kemudian diceritalah jadi asalnya masuk Islam ni macam mana tu kan. Ada silap hari Khamis tu, ada silap. Dia cerita dia punya asal usul dia jadi minat pada agama ni. Pada ni. Terkadang mereka ni dia sudah percaya pada agama lama dah. Masa di sekolah dia kawan dengan orang Islam. Dia masuk kelas mata pelajaran agama. Dan dia pun banyak bertanya berkaitan dengan agama. Dan hati dia minat pada agama. Akhirnya dia pun membaca, dia mengkaji. Akhirnya dia percaya kepada agama Islam. Dia percaya kepada Allah dan Rasul. Dia percaya kepada ada bangkit kembali contohnya. Dia percaya. Tetapi ada kekangan. Dia tak berani nak mengucap dua kalimah syahadah. Faham tak ni? Tapi dalam cerita Rodi Aiki ni mengucap dah lah tu cerita kemudian tu. Ini cerita asal, cerita sebelum. Mana dia tidak berani nak mengucap dua kalimah syahadah. Terkadang tidak ada dorongan daripada orang Islam sendiri. Kadang-kadang dia ada ketakutan dia sendiri dengan keluarga dia, dengan masyarakat dia. Dia bukan kata keluarga, masyarakat kampung dia tak ada seorang pun orang Islam. Ni biasa nak di Sabah Sarawak ni lah. Jadi nak terima Islam, nak masuk Islam ni, satu benda yang menakutkan bagi dia. Maka dia pun tak berani nak mengucap dua kalimah syahadah. Tetapi hati dia memang betul-betul dah percaya kepada Allah dan Rasul, percaya kepada hari pembalasan. Macam mana berkaitan dengan iman mereka? Islam tak ada lah sebab dia tak mengucap. Macam mana iman mereka? Adakah nak sah iman syarat mengucap dua kalimah syahadah? Tidak. Iman percaya hati, mengucap tu abang zahir. Maknanya kalau dia betul-betul percaya kepada Allah dan Rasul, dia beriman di sisi Allah dan Rasul, dia beriman. Tapi dari segi hukum zahir, orang kafir sebab dia tak mengucap. Kalau dia mati
Kalau dia mati, hak ni tak mati ni. Cakap dahulu dia IQ, mati bilanya. Mana dia mengucap dia kemasyadah kemudian bila ada keberanian dia tu. Tapi dia cerita ni sebelum tu. Kalau sebelum tu dia mati. Ha, ni faham tak ni? Kalau sebelum tu dia mati. Orang kafir baik tak mengucap. Macam mana di sisi Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhir ahli syurga? Sebab dia orang beriman. Memanglah jenazah diuruskan sebagaimana agama kafir, dah zahir dia kafir. Sebab Islam terima zahir, mengucap dua kalimah syahadah, gi jabat agama, terima surat, terima sijil, terima kad sebagai orang Islam. Ya Islam lah dia ni. Dah ni tak berani. Tak ada ni. Jadi belum sempat dia mengucap, dia mati. Dia kafir di sisi hukum dunia. Ada ni. Tapi di sisi hukum akhirah, dia orang yang beriman, ahli syurga. Itu je. Yang panggil pun orang beriman yang tidak Islam. Tapi orang ni kita tak tahu orang ni. Yang kita tahunya hak dia cerita kemudian, hak sempat mengucap dua kalimah syahadah tu, dia jadi orang Islam yang beriman. Ha, tu cerita kemudian. Ni cerita sebelum. Adakah syarat untuk sah iman mengucap dua kalimah syahadah? Pandangan muktamad tidak syarat. Sebab iman lain, Islam lain. Ha, ni nak cerita. Ada ni. Orang munafik mati, jenazahnya diuruskan sebagaimana orang Islam. Tapi di sisi Allah, orang ni kafir, kekal neraka, neraka lapis paling bawah sekali. Ini orang ni orang kafir di sisi hukum dunia. Jenazahnya diuruskan sebagai orang kafir. Tapi di sisi Allah dia orang beriman, ahli syurga. Itu je. Ada ni. Tambahan pula di antara kekangan besar, kita kena faham. Negara kita mempunyai undang-undang. Selagi umur tak cukup 18 tahun, tak boleh masuk Islam tanpa keizinan daripada ibu dan bapa. Pada ni. Keizinan ibu dan bapa. Keizinan bapa saja tak cukup. Keizinan ibu saja tak cukup. Keizinan ibu dan bapa barulah boleh masuk Islam sebelum umur 18. Ada ni. Belum cukup umur 18, salah dari segi undang-undang. Kalau terima pengislaman mereka. Faham tak ni? Jadi apabila dia belum cukup umur 18, dia pun tak berani nak menzahirkan Islam. Tapi kepercayaan dia cukup. Berimanlah dia. Kita ingat tak kisah Tun Saleh Abah? Kita ingat dah Tun Saleh Abah? Melayu mudah lupa orang kali tau. Melayu mudah lupa. Orang Kemamang ni kan ni? Melayu mudah lupa. Tun Saleh Abah. Antara kisah dianya yang mana kesalahan-kesalahan lah dengan etika kerja. Di antara kisahnya ada kisah Suzitih. Suzitih ni Cina Pasir Putih. Dia masuk Islam umur 17 tahun lebih, tak ikut umur 18. Kisah dia. Kemudian keluarga dia bawa kepada mahkamah sebab salah. Pejabat agama terima keislaman belum lepas ni salah. Naik ke mahkamah. Tun Saleh Abah ni dia apa ni? Pospong apa panggil? Apa? Tunda. Dah. Pospong apa panggil dah? Kau sebut macam mana? Pospong dia tunda. Tujuan supaya budak ni cukup umur 18. Dari segi etika tu salah. Tapi dari segi akidah, ni. Dari segi akidah. Ini di antara yang digunakan untuk pecat Tun Saleh Abah di antaranya. Sebab Suzitih ni mana dengan umur 18 tu tak jauh mana dah sebenarnya. Sebab tu akan timbul ketakutan sebab belum cukup umur 15. Dan banyak dah kisah yang masuk Islam sebelum umur 18 diserahkan kepada keluarga mereka, hilang. Keluarga mereka pisahlah macam mana pun untuk mengembalikan anak mereka pada agama kafir. Belum cukup umur 18. Faham tak ni? Ini timbul ketakutan. Jadi belum cukup umur 18 tak berani nak asyhadu. Sebelum tu dia sudah percaya pada agama, beriman. Kita pula apabila nak masuk Islam,
kita wajib segerakan dia mengucap dua kalimah syahadah. Kalau umur dia tak cukup, kita kira lah kat mana-mana pun. Kita kira lah kat mana-mana pun. Mana sembunyi ke, ada ni, sembunyilah. Sebab dah belum cukup umur 18. Nanti naik ke mahkamah, menang ibu bapa mereka lah. Kalau ni Islam dah. Sebab dia sudah mengucap dua kalimah syahadah walaupun dengan satu saksi. Walaupun dengan satu saksi. Ni kadang-kadang ni dia anak dia berkawan dengan bukan Islam, bawa pada mak ayah dia apa semua, dia kata nak masuk Islam. Mengucap mana saksi? Ada seorang dua orang. Tapi nak ceritanya, dengan seorang saksi sudah diterima dia sebagai orang Islam. Walaupun seorang saksi. Ada ni. Kalau pergi pada pejabat agama pun mungkin mereka pun terima, tetapi secara sembunyi-sembunyilah. Sebab kalau kita kata, sabar, awak tak cukup umur 18. Jadi kita redha dia dalam keadaan kekufuran. Walau dia sudah nak masuk Islam, kita suruh mereka tangguhkan. Ar-redha bil kufri kufrun. Ingat baik. Dia nak masuk Islam, kita terima lah. Mengucap dia kalimah syahadah. Tapi dia ikut umur 18, cari jalan macam mana untuk elok kemudaratan menimpa. Itu je. Ada ni. Cuma persoalannya kalau dia mati macam mana? Tu. Bila dia umur panjang, cukup umur 18, isytihad lah. Tak apa dah lah. Tak ada kekangan undang-undang dah. Tapi belum cukup umur 18, dia meninggal dunia. Maka ada seorang orang Islam menjadi saksi, dia sudah mengucap depan saya. Dari segi hukum syariat, terima dia sebagai orang Islam. Dari segi hukum negara kita, wallahu alam. Ada ni. Sebab jabat agama tak ada maklumat, tak ada apa-apa pun, hanya kita seorang je. Ada ni. Sebagai contoh. Ni kira orang dewasa ni. Dia nak pada Islam, tapi dia main duduk tangguh. Ni cerita bukan kerana umur ni. Dia nak dia tapi dia tangguh sampai masa dia nak mati. Kita wajib ajar dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hak ni dia ajar dua kalimah syahadah bagi orang nak mati. Ada pun orang Islam hak nak mati itu mereka ajar asyhadu alla ilaha illallah, tu dak kena tu. Dia kata dalam drama banyak pasien tu. Hak dah drama tu tak mati pun kata esok ada drama lain pula. Mereka ajar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dah. La ilaha illallah. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Nabi kata, ajar akan orang nak mati dengan la ilaha illallah. Bukan ajar dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada pasal tu. Ada. Melainkan orang kafir yang sangat-sangat diharapkan diri kepada Islam. Sebab ni memang dia nak daripada Islamnya. Tapi tangguh sampai masa nak mati. Wajib kita ajar dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia pun tu seorang kita je. Hak dia dalam rumah tu contohnya. Seorang kita je. Dia pun meninggal dunia. Kita pun bawa penyaksian kita kepada pihak berkuasa. Dari segi hukum agama, terima penyaksian kita tu. Bahawa si mati orang Islam. Si mati tu orang Islam. Dari segi hukum agama lah. Dari segi hukum undang-undang tu wallahu alam. Seorang cukup. Dari segi hukum agama, terima penyaksian dia sebagai orang Islam sebab dia sudah mengucap dua kalimah syahadah. Ini cerita Islam lah. Tadi cerita iman. Dia tidak mengucap, tapi dia percaya pada agama Allah. Dia orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Islam, iman tidak berlaziman. Faham tak? Islam terkadang tidak beriman, itu kita maklumlah orang munafik. Orang yang beriman di sisi Allah tapi tidak Islam di segi hukum zahir. Ini macam tadi lah, orang yang ada kekangan. Orang yang ada ketakutan. Dia kadang-kadang duduk pondok. Dia bukan orang Islam. Dia belajar agama. Dia belajar Al-Quran.
Pandai baca Al-Quran. Tapi dia tidak mengucap. Dia mengucapnya kemudian. Kenapa masalah dia tak tahulah, tapi dia orang bukan Islam, kita boleh ajar baca Al-Quran. Orang kafir boleh baca Al-Quran. Dia tidak beriman dengan Al-Quran. Tidak beriman tu berhati, baik nak baca boleh. Dia mengolok-olokkan ayat Quran. Orang Islam pun tak boleh baca kalau nak mengolok-olokkan ayat Quran. Dan pelik apa? Dia membaca Al-Quran, dia tidak beriman lagi. Tak pelik. Hak peliknya orang Islam baca Al-Quran tak percaya pada Al-Quran. Tu hak pelik. Kalau bab musabaqah, kalau bab qiraah, berdengunglah baca. Cerita hukum Al-Quran, dia jeling awal-awal. Ni hak pelik. Jadi memang orang kafir. Dia nak baca Al-Quran, dia tidak percaya Quran. Dia orang kafir. Biar dia bacalah. Tak ada masalah pun. Agama kita tidak melarang. Ada ni. Orang-orang kafir, Arab Kristian, dia berceramah ayat Quran mulut mereka sebagai dalil hujah mereka. Tak ada salah. Dan kita tidak melarang mereka. Dan kita boleh ajar mereka dengan membaca Al-Quran walaupun mereka bukan orang Islam. Ada ni. Ada. Dia belajar Al-Quran, dia belajar apa, tidak masuk Islam. Tapi kemudian barulah dia mengucap 2 kalimah syahadah. Az-Zahir dia sebagai orang Islam. Dan macam mana dia masuk masjid? Dia masuk masjid macam mana? Dengan keizinan orang Islam dibenarkan. Dengan keizinan orang Islam dibenarkan. Yang kafir tak boleh masuk langsung masjid ni mazhab Hambali. Kalau mazhab Syafi'i kita, tanah haram Mekah Madinah je tak boleh masuk. Masjid boleh masuk mazhab Syafi'i kita. Kalau mazhab Nafi boleh masuk belaka. Mazhab Syafi'i kita boleh. Orang kafir boleh masuk masjid. Tidur pun boleh datang masjid dengan keizinan orang Islam. Itu mazhab Syafi'i kita. Tak ada salah ni. Dia kata orang kafir tu berhadap sor. Iyalah, memang dia berhadap sor. Memang dia berhadap sor. Pandai dia berhadap sor. Dia memang berjunuk. Dia memang tak mandi wajib. Kalau dia mandi wajib pun tidak sah sebab dia bukan orang Islam. Mana tu? Ngaji dalam kitab fiqh. Dalam kitab fiqh, haram atas orang Islam yang berjunuk masuk masjid. Dalam kitab fiqh. Haram atas orang Islam yang berjunuk. Orang kafir berjunuk tak haram masuk masjid. Dan memang orang kafir itu berjunuk. Bila orang kafir itu berjunuk? Ada ni. Dan kita fiqh kan, haram bagi orang Islam yang berjunuk masuk ke dalam, berhenti di dalam masjid. Haram ke atas orang Islam yang berjunuk berhenti dalam masjid. Islam berjunuk, orang kafir berjunuk, tak apa, kita boleh benarkan dia duduk. Tapi atas keizinan kita lah. Atas keizinan kita. Ada ni. Jadi dia masuk masjid nak belajar agama. Dia belajar baca Quran. Tapi mengucapnya belum. Macam mana? Islam. Dia belum Islam. Baik tak mengucap. Iman dia macam mana? Itu dia dengan Tuhan. Kita dah tahu tu. Kita dah tahu tu. Dia dengan Tuhan. Mana Islam, zahir, iman, hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu je. Ada ni. Jadi Islam terima secara zahir akan perkara agama. Islam, iman, percaya hati akan perkara agama. Ihsan, laksanakan perkara agama. Kita terima zahir dan batin, kita laksana agama. Dipanggil orang ni orang beragama yang sempurna. Dia gitu. Jadi yang pertama, penting kita kena beza antara Islam dengan iman. Satu lagi kena beza antara Islam dengan ihsan. Tanda ni. Yang pertama nak beza antara Islam dengan iman. Yang kedua nak beza antara Islam dengan ihsan. Islam terima zahir, iman percaya hati. Kemudian Islam terima, ihsan laksana. Ni kena faham oleh antara dua ni. Islam, iman kita faham dah tadi. Antara Islam dengan ihsan. Islam terima agama, ihsan laksana agama. Sebab tu dalam kitab Pati Paridah, terima perkara agama dan jikalau tidak pernah sembahyang sekalipun. Dia kata gitu dalam kitab Pati Paridah, walaupun tak pernah sembahyang.
Tapi diterima agama, diterima kewajipan sembahyang, dihukumkan sebagai orang Islam. Tapi orang Islam yang derhaka kepada Allah sebab tidak ada ihsan. Pada ni, dia terima kewajipan puasa tapi dia tidak berpuasa. Orang Islam yang tidak muhsin, orang Islam yang tidak buat baik, orang Islam yang tidak berjuruh, orang Islam yang tidak baik, orang Islam yang derhaka kepada Allah, tapi dia orang Islam. Dia mati, jenazah diuruskan sebagaimana orang Islam yang lain. Walaupun dia tak pernah semayang, walaupun dia tak pernah puasa, walaupun kerjaan dia judi, minaruk, berzina, tapi selagi dia terima perkara agama, kenapa? Dia terima kewajipan semayang, dia terima kewajipan puasa, dia aku semayang wajib, dia aku puasa wajib, diterima dan dia aku bahawa berjudi, minaruk, berzina ni haram, maka masih lagi dihukumkan sebagai orang Islam. Melainkan dia tak terima, dia engkar, semayang tak wajib, batal Islam, puasa tak wajib, batal Islam, sebab dia tak terima dah. Berjudi halal, batal Islam, sebab tak terima dah. Berzina kan suka sama suka, bukan rogo. Rogo baru haram, suka sama suka pula. Kemudian dia pula kerja dia dah gitu. Kerja dia dah berzina, boleh duit pula dianya. Bukan kita paksa dia, dia suka. Sebab apa dia boleh duit? Sebab apa nak haramnya? Sebab suka sama suka, batal Islam. Yang cakap gitu. Zina, suka-suka, tak apa, halal, murtad apa ni? Sebab apa? Sebab itu perkara agama. Pengharaman zina, perkara agama yang diketahui oleh semua orang. Bukan kata orang Islam, orang kafir pun tahu. Orang Islam tak boleh minaruk, orang Islam tak boleh berjudi, orang kafir pun tahu. Orang Islam tak boleh berzina. Orang tahu belaka hukum tu, tiba-tiba dia engkar, dia tolak hukum agama, batal Islam. Tapi kalau dia terima, dia tak pernah kata semayang tak wajib, tak pernah kata puasa tak wajib, dia tak pernah kata berjudi tu halal, zina tu halal, tapi dia tak pernah semayang, contohnya, dihukumkan sebagai orang Islam. Hidup dia, kita bermuamalah secara orang Islam, sah nikah kahwin dengan dia, sebab dia orang Islam. Dia mati, jenazahnya diuruskan sebagaimana orang Islam yang lain, tapi tidak ada ihsan sebab tidak laksana perkara agama. Faham tak ni? Ni kadang-kadang kita kata Islam apa lagi, cukup 4 tapang. Kita cakap kapung ni, dah faham tak? Cukup 4 tapang. Apa maksud cukup 4 tapang? Segala segi hak benda jahat dia buat, batal Islam lagi ke? Selagi dia terima perkara tu larangan agama, dia aku, dia tidak pernah menghalalkan, dihukumkan sebagai orang Islam. Adapun khawarij lain. Khawarij, Islam qaulun wa amalun. Tu khawarij. Islam ni terima dan amal. Terima semayang tu wajib dan semayang, baru Islam. Terima puasa tu wajib dan puasa, baru Islam. Terima kata judi, minaruk, zina haram, serta tinggal, baru Islam. Tak semayang, kafir. Tak puasa, kafir, khawarij. Berzina, minaruk, berjudi, kafir, kata khawarij. Itu bukan di sunnah. Sebab di Islam ni kena buat, kena laksana, baru dihukumkan sebagai orang Islam. Kita ahli sunnah tidak. Islam lain, ihsan lain. Islam terima, ihsan laksana. Itu kena beza molek. Dia gini, kita jangan mudah-mudah nak menyebut seseorang tolak agama. Jangan mudah-mudah. Mereka tolak agama. Tak boleh tolak agama. Dia tolak pelaksanaan agama. Ni tak ada ihsan dia panggil. Dia tak boleh laksana agama. Orang suruh tutup aurah, dia tak boleh. Tak boleh tutup aurah. Panggil apa ni? Tolak pelaksanaan agama. Lepas tu kafir dia. Tak. Dia bukan tolak hukum agama. Dia bukan tolak agama. Tutup aurah tak ada faedah, kesihatan tak bagus, udara tak masuk. Tutup aurah ni untuk orang Mekah, orang Arab nafsu dia kuat, tutup aurah pun dicuit lagi. Ni ada cakap pasal tu kan, ke Melayu dah lupa. Udara tak masuk, kesihatan tak bagus. Ini petikan hukum agama ni. Dia tak petikan hukum agama, kewajipan tutup aurah. Tapi kenapa kamu tak tutup aurah?
Makna apa? Dia tolak pelaksanaan. Macam mana? Derhaka dia. Sebab apa? Dia tolak pelaksanaan. Bukan tolak hukum agama. Lepas tu kita kena beza antara tolak agama dengan tolak pelaksanaan agama. Faham tak? Ini antara Islam dengan ihsan. Tak faham sini boleh jadi kadang-kadang terjatuh, terjumuh di bawah fahaman khawarij, bukan ahli sunnah. Tak laksana kafir. Tu khawarij, bukan ahli sunnah. Tak terima hukum agama, ni barulah hukum agama yang ijma' ulama, yang semua orang tahu belah kedah itu hukum agama, dia engkar, dia tolak, dia tak terima. Murtad ni hina sama telah lah. Ni tak hina, dia tolak, dia engkar. Tu batal agama. Adapun tak laksana, tak terima pelaksanaan, tu bak ihsan. Ada ni. Pernah sekali nak buat pengundian. Setuju tak setuju dengan pelaksanaan agama? Setuju ke tak setuju dengan pelaksanaan agama? Setuju tak setuju dengan hukum agama tak boleh. Hukum agama tak boleh kosek. Pelaksanaan. Setuju ke tak setuju? Contohnya angkat tangan lah kalau parlimen. Ada orang ceramah, kalau seseorang angkat tangan tak setuju pelaksanaan agama, mati tanam jerat Cina. Ini orang tak faham agama cakap seumpama ni. Dia tak setuju pelaksanaan agama, bukan tidak setuju kepada hukum agama. Kenapa dia tak setuju pada pelaksanaan? Ada tak alasan syar'i? Tak ada alasan syar'i. Pasti zoling dia. Ada ni. Dia tak setuju pelaksanaan agama. Alasan syar'i, alasan yang menepati syarak tak ada, maka pasti zoling dia. Ini bab pelaksanaan. Faham tak ni? Bukan setuju dengan agama, bukan. Agama tak boleh nak bincang dah. Kena terima agama, pelaksanaan tu. Nak macam kita ni, kita agama kita terima, tapi pelaksanaan dalam diri kita terima perkara agama. Hak kata wajib kita terima, hak kata haram kita terima. Kita terima tak pengharaman mengumpat? Kita tak pernah ingkar pengharaman mengumpat, tapi ihsannya tinggal mengumpat. Kita laksana ke tak? Faham tak ni? Kita tak pernah pertikai hukum haram mengumpat ijma' ulama. Ihsannya mana ihsan? Ihsannya tinggal mengumpat. Ni orang marah, jangan mengumpat, dia marah balik kita. Faham tak ni? Kamu ni kerja mengumpat aja. Mana aku tengok. Dahlah dia tidak laksana agama dengan meninggal kalangan agama. Kita nasihat dia, dia marah balik kita. Tengok tu. Dia tak setuju tu. Pelaksanaan agama tu tinggal mengumpat. Dia tak setuju tu. Kita marah, dibidah balik kita, dia marah balik kita. Lepas tu kita kata dia, awak tolak agama. Gitu. Dah. Ada ni. Ni kena niat nampak dekat-dekat je ni. Tapi kalau salah faham jadi khawarij. Jadi kalau dia angkat tangan tak setuju pelaksanaan agama tanpa ada alasan yang menepati syarak, pasti zoling dia. Derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkekalan dalam dosa besar dengan Allah Subhanahu wa taala tu. Tapi nak tanam jerat Cina tu orang kafir. Yang mudah-mudah buat tu. Dia kalau cerita bab pelaksanaan agama ni, dia mudah sikitlah nak faham. Mudah sikit nak faham. Dia gini. Hukum poligami. Ada orang boleh persoal? Tak boleh. Itu hukum agama, hukum Al-Quran. Hukum poligami ni orang maklum belaka. Orang bukan Islam pun tahu. Orang Islam boleh berkahwin lebih. Hukum poligami semua orang maklum. Hang tak boleh pertikaian ni. Dulu pernah ada kempen monogami. Kempennya kempen satu suami satu isteri. Ni kempen. Kempen ni dinaungi oleh orang hebat orang perempuan lah.
Hak perlih. Ni mufti Datuk je Yahya tu, ayah pada Fathul Bari. Dulu ni cerita lama ni. Ayah pada Fathul Bari tu, kenapa? Yahya apa? Jahya itu nama dia tu. Hak dulu. Dia kata kempen boleh bawa kepada murtad. Sebab apa? Kempen nak lawan hukum agama. Satu suami satu isteri. Pada ni nak tolak hukum agama. Dia peringat tu. Kan perlihkan tempat orang kahwin dua kan. Marah dia. Tapi jangan betul. Itu bab hukum agama tak boleh nak kosek. Tak nak sentuh. Pernah sekali dalam satu siaran TV, live dalam TV, perempuan juru heboh ni kepala dogo. Perempuan satu NGO ni, nama Islam tapi NGO liberal ni, kepala dogo. Seorang mufti, kepala pakai sokok. Sokok ni sepatutnya bagi dua, letak atas kepala dua orang tu. Sepatutnya lah pakai sokok. Tiba-tiba hak liberal ni kata hukum poligami, hukum menzalimi wanita. Di situ kata gitu. Disebut kata hukum poligami menzalimi wanita, menganiayai wanita. Ni konsep hukum Allah ni. Kalau poligami, hukum poligami menzalimi, makna siapa yang menzalimi? Allah lah yang menzalimi. Tapi mufti tu dia senyap, tak kata apa. Mungkin dia pun kali tergamam ke macam mana pun tak tahu. Tapi kalau nisbah dengan kita, tak sesuai lah. Kamu mufti, dua orang ni kepala dogo. Ni cerita lama dah ni. Cerita lama ni. Mufti ni pun tak ada cerita lama ni. Dia boleh kata gitu live dalam TV. Ada. Itu apa panggil apa tu? Nak pertikai hukum agama. Itu kena jaga tu. Tersilap, terjemuh jadi murtad. Batal agama sebab tidak terima perkara agama. Okey. Bab hukum semua orang terima. Bab pelaksanaan. Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Sekat tu sudah. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kita tak baca sekarang ni. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau takut tak adil seorang sudahlah, tidak baca tu. Pelaksanaan macam mana? Orang pun setuju ke tak? Bukan tanya hukum. Hukum awak setuju ke tak? Tak ada tanya bab hukum, tak boleh konsep bab hukum. Bab pelaksanaan setuju ke tak? Bukan tak setuju Isytihad perang dunia ketiga. Setuju bila? Isytihad perang mana? Dia punya sebab tak ada kemampuan lah, begitu begini. Kalau ada kemampuan, setuju ke tak? Tak setuju juga. Tengok tu. Tak setuju apa tu? Tak setuju kepada hukum ke? Tak setuju pada pelaksanaan hukum? Hukum tak boleh kosek. Ni kadang-kadang orang kena jaga. Orang lelaki pula dia bahaya cara percakapan orang lelaki ni. Padahal ni orang puan kena jaga. Orang lelaki biasa tu hukum Allah. Dia. Orang puan pula kat jawab hukum Allah tak pakar. Punah kan. Jangan dok kosek bab hukum, jangan dok setuh. Memang tu hukum Allah, tak sedok kosek dah. Ayatnya saya ni berkelayakan. Bab hukum Allah jangan dok setuh, dok tu memang hukum Allah dah. Ni satu benda yang bahaya ni. Hukum Allah kan, kalau puan ni panasan, hukum Allah tak pakar. Punah kan dah. Ada ni. Puan pertikaian dari segi kelayakan pelaksanaan. Tu bab pelaksanaan bab lain. Bab terima hukum bab lain. Padahal kena beza antara dua tu. Hukum tak boleh kosek, tapi pelaksanaannya macam mana? Pandai ni. Tak setuju, bukan tak setuju, tentang pula dah. Lepas tu kita kata dia tolak agama. Dah. Dia tolak pelaksanaan. Baik ke tak baik seumpama tu? Tengoklah. Alasan dia apa dia tak setuju. Tu cakap situ lah pula alasan dia apa. Faham tak? Tapi tolak agama. Dah boleh konsep bab agama. Bab pelaksanaan tu bab ihsan. Tu kan letak molek antara Islam terima, ihsan laksana.
Yang kita pertikaikan sekarang adalah setuju tak setuju pelaksanaan. Tu. Bukan masalah terima tak terima hukum agama Allah Subhanahu wa taala. Dahulu-dahulu timbul banyak isu kerana bukan tak setuju pada hukum agama, sampai peringkat menghina hukum agama. Nanti hanyalah Sungai Neruh dengan tangan-tangan. Tu. Nanti habislah batu nak bangunan kan digunakan untuk merjam. Nanti tu hina agama tu. Kerak tangan zalim. Jangan duk main gitu. Itu hukum Al-Quran. Itu hukum Al-Quran. Saya pernah jumpa dengan orang tua. Dia berjemaah 5 waktu. Pakai comel. Dia cakap dengan kita budak-budak ni, timbullah cerita bab hukum kerak tangan. Dia disambut, dia kata kerak tangan zoling. Pocik, kerak tangan tu hukum Al-Quran, pocik, zoling kat mana pula? Kitanya budak masa tu tak ada dah. Tak ada dah jenis-jenis hikmah-hikmah, tak ada dah. Dan kita budak gelepah lalu lah, kita budak lari macam kupung orang tua. Lari orang tua tu. Dah dia kata kerak tangan zoling. Kitanya budak pula tengah semangat. Tak ada dah lah, tak ada kata betul balik, tanya semula tu balik dak dah. Pakai ye lalu dah, walaupun kita budak dia orang tua pun tak ada dah. Tua dak tua tak ada. Cakap gitu macam ada benda dah. Cuma lari orang tua tu, berabak lari, tak mari pasal dah kat budak-budak. Dah kena dah. Hukum kerak tangan zalim. Jangan ada konsep gitu. Ni dulu bila dia datangkan batasan-batasan Islam dan kufur. Akhirnya percakapan untuk menghilang. Timbul-timbul kemudian hukum Allah yang terbaik, tetapi pelaksanaan ni banyak tetapi. Tanda ni. Banyak tetapi. Hukum Allah hukum terbaik. Tetapi dengan suasana dia tetapi tu. Tanda ni. Maknanya dari segi Islam dia terima. Hati dia tu ya kedok hati tu. Hati kita tak tahu. Umirtu an ahkuma bizawahir wallahu yatawallas sarair. Nabi kata, diperintah akan ada hukum zahir. Hak dalam itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Zahir dia kata hukum Allah baik, dia orang Islam. Hati dia ya ke tak baik, tu dia dengan Tuhan. Pada ni. Kalau hati tak terima hukum Allah, dia orang munafik. Menzahirkan Islam, menyembunyikan kekufuran, engkar, tolak hukum agama Allah Subhanahu wa taala. Isu sekarang ihsan, pelaksanaan. Itu isu sekarang. Bab penerimaan itu hukum agama Allah, insya-Allah akan terima. Sebagai orang Islam, sebagai kepercayaan itu hati masing-masing dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Hak kita bicaranya ihsan. Bilakah kita nak laksana hukum agama Allah Subhanahu wa taala? Perjuangan kita supaya hukum agama diterima, alhamdulillah diterima. Tidak ada orang menghina. Tanda ni. Dulu timbulnya kerana menghina hukum agama Allah Subhanahu wa taala. Tanda ni. Kenapa dulu timbul kafir-kafir? Sekarang sampai tak timbul dah. Dulu lain suasana. Tanda ni. Bila didatangkan batasan Islam dengan kufur, maka orang pun jaga situ. Tanda ni. Kadang-kadang dikata kamu mengkafirkan orang. Orang tidak mengkafirkan siapa-siapa. Ulama-ulama hanya mendatangkan batasan Islam dengan kufur. Bukan mengkufurkan siapa-siapa. Tapi orang ni merasai macam dia kufur. Itu dia yang kata dia kufur. Kita tak kata. Kita hanya, ulama-ulama kita hanya cerita batasan. Tapi alhamdulillah batasan tu dijaga. Pelaksanaannya. Perjuangan kita kepada pelaksanaan. Sebab apa? Sebab nak selamat dunia akhirah bukan setakat terima agama, laksana agama. Ada ni. Nak selamat dunia dan akhirah bukannya terima, laksana agama. Bila laksana agama, sempurna agama. Bila sempurna agama, selamat dunia dan akhirah. Agama yang didatangkan oleh Rasul untuk kebahagiaan kita dunia dan akhirah. Agama kita ni bukan untuk selamat akhirat sahaja. Agama kita, agama Islam kitanya agama untuk selamat dunia dan akhirah. Nak selamat dunia, balik pada agama. Laksana agama, selamat dunia.
Di perjuangan kita supaya agama terlaksana. Terima agama, alhamdulillah sudah terima agama. Tapi pelaksanaan dia, tu. Faham tak ni? Antara Islam dengan ihsan pelaksanaan. Kemudian kita balik kepada tadi Islam dengan syahadah. Kita ada masa 10 minit lagi. Dia bulan depan nak sambung macam mana tak tahu dah. Dah ingat dah bulan ni macam mana. Tapi ada rakaman. Saya sebelum sambung kelas, saya akan tengok dulu hak bulan lepas. Tengok cerita apa dah. Hak cerita apa dah. Hak nak kena ulang balik hak cerita, hak belum cerita. Mana mari ni bukan mari apa? Bukan mari dengan mari gitu dah lah. Mana saya tengok dua rakaman hak bulan lepas, mana dekat mana hak cerita dah. Jadi hak bulan ni insya-Allah bulan depan tahulah, boleh tahu nak sambung tu kat mana. Islam terima secara zahir akan agama. Terima agama. Agama Allah ni bukan sembahyang puasa zakat haji je. Agama Allah ni termasuk perkara gaib, terima. Termasuk hukum hakam agama, terima zahir dan batin. Itu terima agama, itu Islam. Islam ni bukan hanya terima sembahyang puasa, terima kewujudan malaikat, terima berlakunya qiyamah, terima dibangkitkan kembali. Malaikat tidak ada dalam rukun Islam. Qiyamah tidak ada dalam rukun Islam. Bangkit kembali tidak ada dalam rukun Islam. Ada dalam takrif Islam dan ada dalam rukun syahadah. Termasuk muamalah, munakahat, janayah ada dalam takrif Islam dan pengertian syahadah. Islam terima segala perkara agama. Termasuk hak gaib kita terima. Kalau mulut dia malaikat bohong, tak ada, batal Islam. Sebab apa? Sebab dia tak terima perkara agama yang semua orang tahu belaka. Tak ada kiamat-kiamat, tak ada. Dunia comel, kalau Tuhan menghancurkan dunia comel, jadi membazir pula Tuhannya. Tak ada kiamat-kiamat, batal Islam dia. Kenapa tak kata batal iman? Sebab percaya kiamat tu iman. Tak, kita cerita hak zahir. Ditolak berlakunya kiamat, batal Islam. Iman dia dengan Tuhan kita tak tahu. Tapi kalau orang cakap tolak kiamat, dia memang daripada awal tidak beriman pun dengan kiamat. Maknanya di sisi Allah dia kafir lama dah, sisi Allah Taala. Tapi di sisi zahir kitanya dia orang Islam. Tiba-tiba keluar di mulut dia kiamat bohong, batal Islam. Dan iman dia macam mana? Kalau orang cakap gitu, dia tak ada iman daripada dulu lagi dah. Tapi mana dia kafir di sisi Allah, kita tak tahu. Sebab kita hukum zahir. Tiba-tiba dia kata kiamat tak berlaku, mati senyap, tak ada bangkit kembali, batal Islam dia. Sebab apa? Dia tolak perkara agama. Ada ni. Kemudian apabila kita syahadah, penyaksian kita Allah jua Tuhan, penyaksian kita Nabi Muhammad utusan Allah. Tengok tu, penyaksian kita syahadah Allah jua Tuhan. Kalau Allah jua Tuhan, kita ada pilihan tak nak menerima perkara agama daripada Allah dan kita nak tolak? Kita ada pilihan ke tak? Kita tak ada pilihan. Bila syahadah kita mengaku Allah jua Tuhan kita, kita kena terima belaka lah. Kalau ada dua Tuhan, perkara agama Tuhan ni bawa, perkara agama Tuhan ni bawa, kita boleh pilih-pilih. Hak Tuhan A ni, perkara agama dia bawa ni payah kita nak turut, kita ambil hak Tuhan B perkara agama dia mudah sikit. Barulah kita ada pilihan. Pada ni. Tapi syahadah kita Allah jua Tuhan. Bila Allah jua Tuhan, kita ada pilihan ke tak? Nak terima tak mau terima? Tak ada. Itu Islam, terima sekalian perkara agama. Sebab apa? Syahadah kita Allah jua Tuhan, Nabi Muhammad utusan Allah. Apa yang dibawa kita orang Islam kena terima. Termasuk bab gaib, termasuk bab muamalah, munakahat, janayah. Itu perkara hak Nabi bawa. Muamalah, munakahat, janayah mari daripada siapa? Daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah jua Tuhan. Syahadah yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Bila Allah jua Tuhan, kita tak ada pilihan, kena terima. Ada ni.
Termasuk muamalah munakat janayah. Kalau dia kata saya hanya nak beramal dengan rukun Islam sahaja. Halah, kita beramal rukun Islam lah. Rukun Islam yang pertama, syahadah. Bila kita terima Allah Ta'ala sebagai Tuhan, kita kena terima segala perkara agama yang datang daripada Allah, yang dibawa oleh Nabi SAW, termasuk muamalah munakahat janayah. Itu Islam dengan rukun syahadah yang pertama. Kemudian barulah kenapa hanya disusuli dengan sembahyang, zakat, puasa, haji. Tapi kita kena mati di Islam dulu, di syahadah dulu. Terima segala-gala daripada Allah, termasuk muamalah munakat janayah. Tapi kenapa disusuli dengan sembahyang, zakat, puasa, haji? Sebab ini hubungan kita dengan Allah semata-mata. Muamalah hubungan kita sesama manusia. Munakahat hubungan kita sesama manusia dalam keluarga. Janayah ini hubungan dalam masyarakat, hukum dalam masyarakat. Sembahyang kita dengan Allah, zakat kita dengan Allah, puasa kita dengan Allah. Tak ada kaitan dengan siapa-siapa. Pada ni muamalah kita dengan masyarakat, dengan orang. Munakahat pun itu keluarga, janayah itu negara. Tapi ibadah kita dengan Allah. Lepas tu didatangkan rukun yang kedua sampai kelima, hak ibadah sahaja. Satu lagi pula, ibadah ni perkara yang dipanggil ta'abudiyun. Ni satu perkara nak kita ada sikit nak panggil. InsyaAllah kita akan cerita balik bulan hadapan. Nak sebut minggu hadapan dah. Bulan hadapan insyaAllah. Dia bab ibadah ni bab dipanggil ta'abudiyun. Allah perintah sembahyang 5 kali. Kenapa? Kita nak jawab. Ada 2 rakaat, ada 4 rakaat, ada 3. Kenapa? Kita nak jawab. Ada ni. Bab muamalah. Kenapa ada hukum jual beli? Kalau tak ada hukum jual beli, kita nak hidup macam mana? Ada sebab dia, kita boleh cerita. Kenapa bab muamalah haram riba? Riba ni menekan orang susah dah. Kenapa dalam agama ada hukum munakahat? Kalau tak ada hukum munakahat, lepas tu mana? Kenapa ada hukum nafkah? Kenapa adalah hukum nafkah? Kenapa ada hukum tolak cerai? Adalah sebab kalau tak dijual dah cerai lah. Boleh rojak kembali. Dah dia menyesal, rojak kembali. Sebab apa setakat 3 kali je? Cukup lah. Pada ni, ni kita boleh cerita. Kerana dia. Kenapa ada hukum hudud, kisah takzir? Ni kita boleh cerita sebab dia. Tapi hukum ibadah boleh cerita. Sebab apa tawaf? Allah duduk di Kaabah. Sebab apa sa'i? Safa dan Marwah. Cari air. Cari air bila? Kenapa wukuf di Arafah? Kenapa wukuf di Arafah? Tunggu saya kata kalau tunggu durian boleh kok durian. Boleh ke apa? Kita terima aja, itu perintah Allah. Kenapa melontar? Perintah Allah kita terima aja. Ni dia panggil ta'abudiyun. Kalau bab semayang, bab puasa, bab zakat, haji kita boleh terima, bab muamalah, munakahat janayah lagilah kita boleh terima. Faham tak ni? Tambahan pula rukun yang kedua, sembahyang. Sembahyang kita sujud menungging kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas tu hukum agama Allah kita nak soal lagi. Ada. Makanan hak kita sendiri. Ada kiri kanan kita bulan Ramadan tak makan kita, walaupun perut ni bunyi macam-macam dah. Hak tu kita boleh patuh, boleh terima. Lepas tu hak bak lain lagilah kita boleh terima. Ni mari daripada hak rukun Islam pergi pada ibadah. Kita duduk sujud kepada Allah. Lepas tu bengah-bengah beri salam, hukum Allah zalim, hukum Allah tidak sesuai. Dia tadi sujud pada siapa? Sebab itulah orang yang sujud kepada Allah pastilah orang ni orang yang patuh kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah faham bab Islam, faham bab syahadah, barulah pergi pada sembahyang, zakat, puasa dan haji. Kenapa didatangkan hanya rukun dalam bab ibadah sahaja? Muamalah munakat janayah
hak tu lagilah diterima sebab hak tu ada elah dia, ada kerana. Kita boleh sebut kerana. Tadi sembahyang kita nak sebut kerana. Kenapa 5 kali? Cuba cerita kerana. Kenapa rakaat berbeza? Subuh 2 rakaat sebab mengantuk. Dia jawab gitu. Zuhur 4 rakaat sebab segar. Lepas tu maghrib kenapa 3? Sebab malam dah tu. Dah isyak lagi malam, kenapa 4? Boleh jawab? Lepas tu kita ada syahadah. Allah jiwa Tuhan. Kita menyaksi dah Nabi Muhammad utusan Allah. Hak ni hak Nabi bawa. Kita terima, tak ada persoalan apa-apa pun. Hak bab ibadah, bab muamalah, munakat jannah, lagilah kita terima. Ada ni. Jadi kena mati Islam takrif dia, terima segala perkara agama, join dengan rukun asas kepada Islam, syahadah. Bila penyaksian kita Allah jua Tuhan, Nabi Muhammad utusan Allah, kita akan terima segala perkara agama yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pergi kepada percaya pada agama, iman. Kemudian kita mujahadah, berjuang bersungguh-sungguh untuk melaksanakan agama dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, dalam negara kita. Terlaksananya hukum agama, selamat kita dunia dan akhirat. Jadi kena faham antara Islam dengan rukun syahadah. Islam beza dengan iman, Islam beza dengan ihsan. Kita berhenti di rukun yang kedua, dan engkau mendirikan sembahyang. Mendirikan sembahyang ni buat. Islamnya makna terima, join ke dak situ. Tak join pula kita semula tu. Islam makna terima. Tiba-tiba mendirikan sembahyang, itu buat, itu ihsan. Lagi ke mana pula tu? Jadi seolah-olahnya Islam dengan rukun, jadi tak join. Tu kita kena ngaji molek lah pula tu. Atau kata tadi kita ngaji bab rukun Islam ni tak sama dengan budak pasti ngaji rukun Islam. Tak seduk malu nah. Jadi minggu ni rukun Islam pun tak habis lagi 2 jam dah. Cerita rukun Islam apa dah tak pada habis lagi 2 jam. Ni baru ngaji sungguh. Ni baru panggil ngaji orang tua. Bukan ngapa budak-budak. Kalau kita ilmu rukun Islam ngapa budak-budak, mana umur kita 60, ilmu kita umur 6 tahun, macam budak pasti. Umur 60, ilmu 6 tahun. Gimana? Umur 60, biar ilmu padang dengan umur, biar kita faham molek berkaitan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.